Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi ini dalam seminar Bangkit Berniaga Capai 3,000 pertama. Okey, jadi alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama dan tahniah saya ucapkan kepada yang masuk awal. Okey, yang mana kita dah nampak satu komitmen daripada anda sendiri. Okey, kalau datang awal tu maksudnya memang betul-betul mahukan kejayaan. Jadi saya nak pinjam tepukan anda semua walaupun duduk dekat rumah tu, kita boleh nampak dekat skrin ni, berikan tepukan kepada kita punya MC yang telah tiap saya pada pagi ini, iaitu Diamond Director Nur Hidayah. Berikan tepukan pada beliau. Petah berkata-kata kan. Begitu juga dengan dia punya pergerakan, dia punya pekerjaan, dia semua dia buat. Okey, berikan tepukan kepada Diamond Director Nur Hidayah. Okey. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama. Kita nak buatkan sesi ni janganlah terlampau tegang. Okey, relax kat rumah tu. Kita nak santai-santai. Dan pada waktu yang sama juga kita nak buka minda kita ni dengan peluang yang hebat ni. Di musim yang kita pun tahu keadaan negara kita macam gini, jadi kita nak orang kata Allah bagi kita satu peluang untuk melihat satu lagi ruang bagaimana kita nak injak kita punya kehidupan ni ke arah yang lebih baik melalui perniagaan secara online. Dan of course lah yang invite anda semua ni adalah mereka yang hebat juga kerana bagi peluang ini bersama dengan kita punya syarikat Healthy Way. Jadi sedikit saya terangkan sikit lah saya punya background, mungkin ada yang belum kenal, yang mana dah kenal tu dah biasa kan, yang mana belum kenal, yang baru first time masuk ni, kita boleh berkenalan sikit lah. Okay, nama saya Nadia binti Johari, saya berasal daripada kalau hometown is Segamat lah, dan saya daripada Johor Bahru. Dan saya merupakan bekas graduan UiTM daripada Sarjana Perakaunan. Dan saya berumur 45 tahun, yang mempunyai 3 orang cahaya mata yang berumur 19 tahun sampai 13 tahun. Dan daripada segi kerjaya saya memang pernah bekerja lebih daripada 10 tahun dalam bidang swasta, dalam bidang keuangan. Lepas tu kerjaya terakhir saya adalah perancang keuangan bank di Johor Bahru. Dan semasa saya bekerja sendiri, saya sendiri suka mencari peluang-peluang perniagaan. Tak kiralah perniagaan kecil-kecilan, sama ada berkongsi. Dan pengalaman yang terakhir sekali semasa bekerja tu, waktu yang sama bekerja tapi cari juga bisnes, pernah juga buka kedai konvensional selama 6 tahun. Jadi saya nak kongsi pengalaman saya juga bagaimana sebenarnya yang anda datang hari ini memang nak tahu tentang bisnes. Mungkin ada yang hadir juga nak tahu tentang produk kan, tapi tak apa, kita buka dua-dua ruang ni untuk anda kan. Di mana dulunya waktu berniaga dengan bekerja satu benda yang berbeza. Jadi kena ready lah mindset tu. Sebab saya tahu dalam ni pun memang ada yang bekerja dan nak buat benda ni mungkin sebagai part time, nak nampak satu-satu ruang cara yang boleh tambahkan pendapatan kan. So kita prepare mindset kita, di mana kat sini juga saya dapat peluang perubahan dalam kehidupan saya. Daripada segi jenis perniagaan yang banyak-banyak saya pernah buat tu kan, akhirnya saya jumpa perniagaan yang macam gini dan dia sangat-sangat berbeza dan mengubah kehidupan saya 360 darjah, di mana hari ini saya sudah buat full time dalam bidang ini lebih daripada 13 tahun lah, 13 hingga 15 tahun lah, ada yang part time dulu kan. So macam itulah. Alhamdulillah lah, terima kasih kepada syarikat Healthy Way. Itu sedikit saya punya background. Dan untuk ni untuk orang yang memang tak pernah berniaga ataupun tak pernah mencuburi apa-apa perniagaan. Of course satu perasaan yang mungkin anda hadapi hari ini adalah ragu-ragu, mungkin takut, adakah keupayaan diri ni mampu untuk buat benda macam ni, dan mungkin pada mereka yang pernah mencuburi perniagaan pula, tak tahu sama ada inikah pilihan yang tepat untuk kali ini mencuba sekali lagi. Kan kita tengok kat luar sana banyak perniagaan sedang berjalan, ada juga yang tak berjalan, yang dah tak tahu nak buat apa pun juga. Mari kita ajak kawan-kawan kita termasuk diri kita sendiri tengok peluang ini dan kita ke arah yang ke depan, iaitu melalui perniagaan online dalam bidang kesihatan dan kecantikan. So nak berjaya mesti ada sikap yang betul. Inilah topik saya pada hari ini.
Okey, topik saya pada hari ini untuk saya ceritakan kepada anda, okey, dalam proses untuk berjaya tu bukan satu benda yang orang kata hari ni buat besok jadi. Jadi kita punya diri kena ready, kita kena ada ilmu. Okey, saya gerakkan slide sekejap ya. Okey, kita kena ada ilmu. Okey, bagaimana kita nak ada ilmu? Kita kena belajar. So apa yang anda buat pada hari ini adalah bertepatan dengan matlamat untuk berjaya. So sebelum kita berjaya, kita kena ada sikap-sikap yang betul. Sikap-sikap yang membantu ke arah kejayaan kita. Di mana contoh saya bagikan ni, saya ceritakan mengenai pengalaman saya lah. Okey, sebab apa dalam perniagaan yang kita buat sekarang ni, kita bukan seorang. Kita bukan lone ranger. Kita bukan perniagaan ni kita satu orang main player, kita buat semua, kitalah yang bercerita, kitalah yang pergi buka kedai, kitalah yang pergi berniaga, kitalah juga yang pergi training. Ini adalah sedikit kejayaan yang saya dapat bersama pasangan iaitu Crown Director Zaku Ahmad Gulam. Beliau juga merupakan Assistant Manager Bank yang telah berkhidmat lebih 11 tahun. Okey, gaji terakhir pun hampir dekat 5-6 ribu, tapi buat bisnes ini sebab kami percayakan kepada program ini ataupun kami percayakan sistem ini. Di mana dalam dulu pengalaman kami berniaga seorang-seorang tu penat. Semua nak kena fikir, semua nak kena buat daripada pagi sampai malam, termasuk pergi buat kerja hakiki lagi sampai tak terus apa yang kita patut uruskan. Dan alhamdulillah ini adalah sedikit kejayaan saya dapat daripada syarikat Healthyway, di mana bukan saya seorang yang dapat, malah ramai juga ejen-ejen dalam rangkaian saya dapat di seluruh Malaysia. Jadi segalanya telah terbukti. Ini kita bukan cakap-cakap. Kita bukan tunjuk cek ni saja. Semuanya masuk dalam akaun. Ada yang pelbagai background. Jadi kalau untuk mendapatkan apa yang anda nampak depan ni, bukan saya seorang yang dapat, ada ramai lagi juga team leader yang hebat dalam meeting bersama kita hari ini, seminar bersama kita hari ini. Mereka ni dulu masuk fresh, zero, tak tahu apa-apa, datang seperti anda, tengok, lepas tu menilai, lepas tu buka hati dan ikut kerana peluang tu datang sekali dalam hidup. Peluang besar ni datang sekali dalam hidup. Dia tak datang berkali-kali. Okay? Kalau kita nak buat seorang boleh, dia mungkin akan ambil masa yang panjang. Mungkin orang yang dah tahu dekat dalam ni yang pernah berbisnes sebelum ni, dia tahu kan macam mana rintangan yang diperlu hadapi jika dia berniaga ataupun seorang diri, dan risiko yang dihadapi, cabaran yang dia nak kena buat. Dan kat sini berlainan. Saya nampak dengan perasaan gembira, sebab kita gembira bukan kita dapat. Ini bukan bisnes kita buat kita seorang dapat. Ini bisnes kita buat bersama-sama dengan ejen-ejen kita. Satu kumpulan, orang kata bermuafakat, okey, bermesyuarat, lepas tu macam-macam kita buat semua dalam satu pasukan. Alhamdulillah, gembiranya kejayaan kita juga bila kita nampak ramai dalam rangkaian kita ejen-ejen yang dulunya tak tahu apa-apa, tapi hari ini mereka juga dapat mengecap kejayaan. Kan? Ada yang cikgu, ada yang suri rumah, ada yang kerani, ada yang peniaga yang dah maju juga. Mereka pun nak mencabang mereka juga, sebab bisnes kita ni berbeza, memang sangat-sangat berbeza. Saya harap anda dapat tunggu sampai ke hujung seminar ni, sebab anda akan dapat rasa macam, ya Allah, kenapalah saya tak jumpa peluang ini dulu. Kan? Tapi kalau kata bukan maksud dia kalau jumpa sekarang dah terlambat. Silaplah, sebenarnya bila-bila masa saja anda bermula, dia adalah merupakan titik permulaan untuk anda membuka satu ruang kejayaan ke dalam hidup anda sendirilah. Okey, so apakah istilah yang dikatakan sebagai berjaya? Ada orang kata bila berjaya tu dia dapat capai sesuatu. Betul lah tu, saya setujulah kan. Tapi apa yang nak dicapainya? Dalam kehidupan kita hari ini, dalam umur kita sekarang ini, apakah sebenarnya bentuk kejayaan yang anda telah capai? Yang pertama. Kedua adalah, adakah anda berpuas hati dengan apa yang anda capai sekarang? Itu soalan yang kedua. Yang ketiga, adakah sekarang ni waktu yang tepat untuk kita bermula semula? Kalau waktu dulu tu mungkin tak jadi, mungkin tak berjaya, mungkin masa tu sorang-sorang, dan hari ini anda dapat satu peluang untuk sekali lagi bangun, bangkit, dan satu lagi ruang, okay, untuk
buat satu kejayaan dalam pada usia sekarang ini. So macam mana kita nak berjaya ni? Kan ada orang cakap kalau nak berjaya ni kena pandai cakap. Oi, kena banyak kawan. Kena ada kabel besar-besar. Kena ada duit banyak, cepatlah berjaya tu. Adakah setuju dengan saya? Saya rasa semua tu tak bolehlah kita pakai 100%, okey. Walau bagaimanapun sebenarnya kalau istilah nak berjaya sini, apa yang kita perlu ada adalah 99% sikap. Di mana kemahiran kita hanya perlukan 1% saja. Kenapa saya cakap 1%? Kemahiran dan kaedah ni kalau kita belajar, dia boleh dapat dengan cepat sekali. Semua tu dah ada documented, dah ada cara A, B, C, D, E, F sampai Z. Kalau kita ikut, insya-Allah kita boleh dapat. Kita boleh capai. Tapi yang menentukan berjaya atau tidak seseorang itu adalah bermula daripada sikap individu itu sendiri. Adakah anda betul-betul nak berjaya? Adakah anda betul-betul letakkan dalam mindset tu, memang saya nak buat perubahan dalam kehidupan saya. Saya dah penat dah dengan percubaan demi percubaan. Dah penat dah pelbagai cara mencuba dalam masa hidup ni. Nak niaga lain, nak kerjakan company ni, kerjakan company tu. Okey, ataupun baru nak bermula. Jadi macam mana sikap yang kita perlu ada? So antara sikap-sikap yang kita perlu ada dalam nak berjaya ni adalah seperti yang pertama adalah contoh dia, antara yang paling-paling kita pentingkan adalah seperti disiplin. Kita kena ada disiplin yang ketat sebab kita nak berjaya, kita yang nak, bukan orang. Jadi kita tak boleh mengharap pada orang. Bertanggungjawab terhadap tindakan yang kita buat, okay? Amanah, berkasih sayang antara kita, antara satu sama lain. Maksudnya ambil prihatin. Ambil prihatin terhadap orang-orang di sekeliling kita. Okay. Dan antara yang kita nak kita sebutkan sikap-sikap yang betul ni, kenapa kita perlu ada? Sebab kita sedang memulakan satu perniagaan. Kita sedang memulakan satu tindakan. Jadi kita perlukan permulaan yang baik. Kita perlu rajin, bangun pagi, jangan malas, jangan buat aktiviti-aktiviti yang orang kata yang melambatkan kejayaan kita. So permulaan yang baik adalah separuh jalan kepada kejayaan. Kalau jalan tu panjang, mungkin jalan tu 2 kilometer, anda dah start dengan permulaan yang baik, maka mungkin 1 kilometer yang pertama tu dah separuh dah perjalanan tu. Sikap yang betul yang ada dalam perniagaan ini. So inilah 8 sikap kejayaan yang saya akan kupas bersama anda. Mungkin dia agak kata macam, alah sikap, semua orang tahu sikap berjaya. Ya betul, semua orang tahu. Tapi macam mana you nak hadam dia? Macam mana you nak masukkan dalam kepala you? Macam mana you nak faham bahawa tanpa ada sikap ni, maka lambatlah kejayaan tu. Sebab kita tak ada masa lagi nak main-main. Orang kat luar huru-hara dia buatnya dengan mencari peluang, dengan tak ada kerja, dengan apa semua. So kita yang dapat ni, kita kena ada sikap kejayaan ni. So sikap yang pertama, apa dia? Sikap yang pertama adalah percaya dulu, miliki kemudian. Okay, macam mana kita nak percaya bahawa apa yang kita nampak depan mata tadi, yang tunjuk gambar-gambar, banyakkan orang yang ejen-ejen dapat pendapatan tu, kan? Dia bukan setakat kita letak saja gambar. Mereka dulu pun datang sini pun tengok aja, boleh ke saya buat ni? Ramainya orang dapat. Kalau dah nampak tu, satu, of course lah bila nampak, dia nampak satu kepercayaan lah. Sebab seeing is believing, melihat adalah percaya. Itu satu benda lah daripada kita dengar orang cakap kan. So sekarang ni dah nampak depan mata anda dah nampak bukti-bukti depan anda, muka-muka orang dapat. Malah saya juga bercakap benda yang sama melalui pengalaman saya. Jadi itu juga sudah tambah kepercayaan kepada anda. So kat sini anda kena percaya dulu apa yang anda buat hari ini akan menghasilkan satu kejayaan pada masa hadapan. Kan? Anda kena percaya bahawa siapa pun anda yang bermula hari ini, mungkin tak ada pengalaman, tak ada ilmu, kata tak ada kawan, nak buat perniagaan ni macam ya tak ya je kan. Jadi kena percaya bahawa dengan melihat kejayaan orang lain, bukti-bukti yang ada ni, bahawa satu hari nanti anda juga akan dapat benda yang sama. Sikap ni perlu ada dulu. Sebab kalau tak percaya susah. Kalau anda kata macam ya tak ya je, susahlah. Kalau tak percaya macam nak buat.
Macam tu kan, bila dah percaya macam oh ada orang berjaya, oh ada orang dapat, so maksudnya saya pun boleh juga. Oh, orang tu macam gitu, oh biasa-biasa je, rupanya saya pun mungkin luar biasa. Jadi kepercayaan ini menyebabkan kita ada satu semangat untuk lebih cepat berjaya. So bukan miliki dulu, percaya kemudian. Tak ada orang buat macam ni. Kebanyakan usahawan yang berjaya dekat luar juga, dia tahu benda ni boleh buat, dia buat. Kalau dia tak percaya tu yang susah. Okay, so sikap yang pertama yang perlu anda tanamkan dalam diri. Okay, so apakah benda yang sebenarnya anda buat tu? Okay, sebab apa dia kata sebelum berjaya, anda perlu yakin bahawa anda pasti berjaya. Ini believe it, maksudnya kepercayaan dalam diri tu. Sebab bila tak ada kepercayaan tu yang susah untuk bergerak tu. Okay? Tapi bila ada kepercayaan, itu yang akan menggerakkan anda. Bila nampak macam bila nak down ke, mungkin ada waktu-waktunya kita akan ada perasaan rendah, kita akan rasa perasaan macam nak give up kan. Jadi bila kita dah tahu bahawa kenapa nak give up sekarang kan, ada orang kaya, ada orang berjaya, ada orang jadi jutawan. Jadi maksudnya memang boleh sampai kalau kita istiqamah dengan cara yang telah ditetapkan ataupun diajar dalam melalui perniagaan ini. So sebelum jadi kaya, anda harus percaya anda mesti jadi kaya. Kan satu kata emosi tu yang akan menjadikan dia membuat-buat macam mesti berjaya, boleh berjaya. Jadi bila banyak kali masuk dalam pemikiran kita kan, so sikap inilah yang sebenarnya menyebabkan kita terus bergerak. Walau apa pun cabaran yang datang. Okey. Tu sikap yang pertama. Okey. So dekat sini anda tengoklah. Guys, saya bagi contoh-contoh. Okey. Ni ada yang cikgu, ada yang kerani, ada yang masih bekerja di bank, ada yang satu family. Ni satu family ni. Ejen-ejen ni dia buat seorang, last sekali cakap kakak dia, cakap dengan abang ipar dia, cakap dengan adik-beradik dia. Masing pun boleh dapat pendapatan. Kan? Dan kita tengok ramai jugalah yang muda yang baru habis belajar pun setiap bulan berdapat income 3,000 lebih secara konsisten. Ada yang suri rumah pun boleh dapat konsisten income sampai 5-6,000 macam tu. Ada yang tukar urut, ada yang nurse, ada yang pekerja kerajaan. Banyak sebenarnya contoh. Jadi kat sini kita nampak bahawa bagaimana mereka buat ni, adakah perbezaan pendidikan, adakah perbezaan pekerjaan yang menyebabkan mereka capai. Sebenarnya adalah mereka percaya bahawa dengan kepercayaan tu, sistem yang ada ni, perancangan yang ada, matlamat yang ada telah ditetapkan oleh syarikat ni yang menyebabkan dia orang ikut aja. So bila dia orang ikut, dia orang capai. Okay, ni semua adalah. Okay, so kemudian bila kita dah ada kepercayaan, sikap itu percaya dulu, miliki kemudian ni, kemudian kita pergi kepada sikap yang kedua. Dah percaya ni, so apa yang kita perlu buat dengan kepercayaan tadi? So kedua adalah kita perlu ada sikap azam yang kuat. Kan, kita kena ada satu kata drive, satu penolak, daya penolak yang menyebabkan kita ni kalau ditiup angin ke, badai datang ke, macam mana orang yang hadir kat dalam masa perniagaan kita tu kan, takkan melumpuhkan semangat kita. Takkan menyebabkan kita rasa macam dahlah give up. Kan, dahlah give up. Kalau kita tengok orang yang berjaya tu, dia punya cerita bukan satu hari. Tahu. Jadi dalam tempoh tu mungkin ada banyak cabaran, okey. Jadi cabaran-cabaran ni lah akan mematangkan anda. Disebabkan nak menghadapi cabaran ni kita perlukan azam yang kuat. Satu dinding, satu benteng, satu benda yang akan menyebabkan kalau orang tu pantul kat kita, kita pantul dia balik. Kuatnya tak azam kita tu kan. Kita genggam betul-betul. Okey, di mana kita tak nak orang goyahkan kepercayaan kita, sebab kita tahu kalau kita buat benda ni istiqamah secara konsisten, insya-Allah kita akan capai juga seperti yang anda nampak dekat dalam ni. Macam Mark Zuckerberg, Facebook founder, dia percaya bahawa dia kata apabila kita memulakan satu pekerjaan, kita kena berazam untuk menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Ini yang dikatakan complete mission ni. Jangan buat separuh jalan, jangan baru bermula lepas tu angan-angan tik ayam kan. Semangat hari ni semangat, esok lusa dah bermangat-mangat dan ulat langkat dah tak tahu dah kat mana. Kan? Jadi dekat sini bila sekali je kita berazam, kita kena azam bahawa
kita bermula dan kita nak tahu apa penghabisannya. Apa hasil daripada permulaan kita. Dekat sini so ini apa yang telah Mak Gebuk cakap lah. Okay. Sebab itu dia jadi orang yang berjaya, sebab itu dia jadi orang yang kaya raya, sebab itu dia jadi orang yang billionaire dalam dunia ni. Dia tak peduli orang lain cakap apa, dia tahu dia nak capai matlamat dia menjadi seorang monopoli mungkin dalam dunia ni, dalam industri online, internet lah ataupun media sosial. Nampak? Itu sikap yang dia ada. So kita boleh gunakan sikap tu tadi, azam yang kuat. Okay. So kita beralih kepada sikap yang ketiga. Okay. Berpegang kepada sikap sebagaimana usaha begitulah hasilnya. Okey, nampak tak gambar semut kecil kat situ? Nampak kuat dia angkat kayu tu kan. So bagaimana kita nak tengok kekuatan tu kan? Walaupun semut tu kecil dia boleh juga angkat benda tu. So kalau kata usaha dia sepanjang jalan tu kan, mungkin dia terjatuh ke barang yang nak diangkat ke kan. Jadi dekat macam mana yang dia usahakan itulah yang dia dapat. Macam tu juga dengan kita. Kan. Jadi kalau kita tengok nanti dalam sepanjang kita nak buat perniagaan ni, kita nampak macam ada orang dapat lebih, ada orang dapat kurang kan. Kita kena tahu ini ni. Sebagaimana usaha sebegitulah hasil. Orang yang buat tu mungkin lebih usaha dia. Itu di mana ini kita nak mencerminkan sikap-sikap yang ada tadi tu. Mungkin dia lebih rajin, dia lebih bertanggungjawab, dia lebih efisien, dia put effort more, dia letakkan usaha dia lebih daripada sepatutnya, maka hasil yang dia dapat adalah of course lebih banyak, lebih besar. Kan dekat sinilah yang sepatutnya kita letakkan. Kalau kita nak lebih, kita buat lebih. Tu yang bagus dia dekat perniagaan ini. Kalau saya contohlah, saya kata ke dalam perniagaan dulu kan, saya buat lebih tapi saya dapat banyak tu juga. Sebab dia tak ada expanding tau. Dia punya limitasi tu ada. Sebab kita buat seorang. Jadi bila kita buat seorang, dia punya orang kata capaian dia kurang. Tapi bila kita dalam team, bila kita dalam pasukan, kita jayakan pasukan kita, ejen-ejen kita ni, apa masalah dia kita selesaikan, apa cabaran yang dihadapi, kita sama-sama dengar, lepas kita cari penyelesaian. Dengan cara itu kita belajar dan pada waktu yang sama ejen kita juga akan belajar, dan itulah menyebabkan kita punya usaha dengan kita punya hasil tu berganda-ganda. Itu yang menariknya bila buat perniagaan di sini. Ini saya buat comparison sebab saya dah pernah duduk dalam situasi bekerja bawah orang. Bila bawah orang lagi dahsyat. Sebab apa? Dia bunyi lagi dahsyat. Hanya pendengar cakap orang je, cakap kita punya ketua je. Kalau kita bagus pun kita tak boleh pergi lebih bagus daripada dia. Tapi kalau kita berniaga seorang-seorang pula, semua kita kena buat sendiri. Dan kita akan memanjangkan masa kejayaan kita. Sebab semua kita nak buat sendiri. Tapi kalau kita buat dalam perniagaan yang ada sekarang ni, yang mana yang kita nak nampak hari ni, yang akan diterangkan oleh speaker-speaker selepas ini, anda akan nampak macam, rupanya kalau saya tak tahu pun tak apa. Ada benda yang akan bantu kita, ada orang yang akan sama-sama melengkapkan kelemahan kita. So bagaimana usaha, begitulah hasilnya. Kena percaya kepada sini. Macam gini juga apa yang berlaku pada pencipta lampu. Siapa kenal ni? Kan Thomas Edison ni, dia percaya. Kerana kepercayaan dia tadi tu, okay? Lampu kita hari ni menyala, adalah kita cahaya dalam pada gelap-gelap ni, kan. Kalau tidak memang tak adalah cahaya kan. Sebab apa? Usaha dia ke 10,000 satu kali baru lampu tu, bulb tu menyala. Kalau dia stop pada 10,000 agak-agak sampai sekarang, ada tak lampu kita ni? Tak ada kan. Jadi kat sini juga untuk berjaya 1% ni bergantung pada bakat je. Di mana 99% bergantung kepada usaha. Macam tu juga Thomas Edison, dia usaha 99% sampai ke 10,000 satu kali baru menyala lampu tu, maka nyalalah, adalah kita lampu hari ini. Tapi kalau dia kata dia pandai, dia seorang je berbakat, dengan tak ada usaha pun tak jadi juga. Macam tu juga bila kita buat bisnes. Kalau kita rasa kita pandai, kita bagus, tapi kalau kita duduk rumah, kita tak bergerak, kita tak buat seperti apa yang sepatutnya kita buat dalam perniagaan ni, maka tak ada hasil apa-apa. Buatlah perniagaan apa pun, takkan ada hasil. Okay? Jadi kejayaan hari ni yang kita nak dapat ni bukan hari ni je kita gairah, hari ni je bersemangat, dah dengar ceramah ni, seminar ni kan. Bersemangat, tak boleh nak fikir dah, masak pun tak boleh dah, nak berjaya je.
Dan kegairahan untuk berjaya ni bukan hari ni saja. Kena ada konsisten dan kena ada satu kata tadi azam dah, berikan satu komitmen bahawa dia adalah merupakan sepanjang hidup atau seumur hidup. Sebab kita dah komit untuk buat satu perubahan dalam kehidupan kita. So bila dah buat azam, kita kena make sure every day, every time penuh dengan kegairahan. Usaha, belajar, ni kadang-kadang sikap-sikap ni yang kita kena perbaiki ni, sebab belajar ni bukan senang orang cakap belajar je, tapi belajar dan konsisten belajar. Ada je peluang untuk belajar sebab ilmu ni lah yang akan menyebabkan kita jadi orang yang berbeza daripada orang lain walaupun kita bermula daripada tempat yang sama. Okay. So kalau you all tengok dalam gambar ni, ya Allah, saya gembira sangat. Ni rakan-rakan tim semua dalam tim Jamal K ni, ya Allah, mereka ni semua orang biasa-biasa je. Maksud saya pun orang biasa-biasa, tapi mereka ada satu sikap yang bagus, ada azam yang luar biasa, lepas tu kepercayaan yang hebat. Dia konsisten buat belajar, ada cabaran, atasi cabaran, lepas tu dapat pendapatan. Dan pendapatan ni bukan sekali. Kita nak jadikan dia konsisten juga. Sebab apa? Kita dah nak tadi kejayaan konsisten seumur hidup. Of course lah, pendapatan kita juga nak pendapatan yang konsisten seumur hidup. Sampai satu hari nanti, disebabkan kemahiran kita berniaga ni menyebabkan pendapatan kita sama seperti kita bekerja. Malah lebih berganda lagi sebab cawangan rangkaian ejen-ejen kita bertambah di seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak, Brunei. Okay, ramailah yang dapat. Kan gembira. Mana ada muka masam, pegang cek, semua dapat duit. Diorang ni ada kerja sendiri, ada yang perniagaan sendiri, tapi masih ada tambahan pendapatan lain juga, ya. Okay, so kita terus kepada sikap yang keempat. Kita ada 8 dah sikap keempat. Okay, kemudian ni memupuk sikap terus belajar demi berubah diri. Betul tak yang saya sebut tadi kan? Kita nak berjaya ni kita kena ada ilmu. So inilah yang kita kena pupuk dalam diri kita. Okay, apa sahaja peluang yang datang untuk kita tambah ilmu dalam diri kita, kita kena rebut. Kan? Kena bersikap proaktif. Ni dah balik kepada sikap kejayaan. Kena ada proaktif. Mencari ilmu tu. Jangan tunggu dan lihat. Awak nak berbeza dengan orang lain, awak nak bijak daripada orang lain, apa pergi cari ilmu. Bukan ilmu datang kat kita. So terus belajar untuk berubah diri. Kan? Sebab ilmu dengan kita mendengar, dengan kita belajar berbeza. Kita dengar daripada orang, dengan kita belajar, kita faham adalah dua benda yang berbeza. So don't stop learning. Jangan berhenti belajar. Dah faham, dah pernah pergi lagi. Speaker mungkin berbeza-beza. Maksud ataupun benda yang nak disampaikan mungkin ada tambahan, ada banyak lagi yang keluar daripada mulut-mulut ceramah ke orang-orang yang memberi ilmu tu. So setiap sektor industri memerlukan kepakaran yang berbeza. Di mana kalau kita nak belajar, sekarang anda belajar dalam industri ni, anda kena mengikut kaedah dan juga kemahiran dalam nak berjaya di dalam sektor perniagaan ini. Kan? Sentiasa tambahkan nilai dalam diri anda. Jadi dekat sini kita pun memang dah ready kan untuk anda. Jangan risau. Kita ada macam-macam training yang kita sediakan percuma untuk anda semua. Bagaimana nak berniaga, bagaimana nak menjual, bagaimana nak menaja, bagaimana nak jaga ejen, bagaimana nak buat bisnes secara online, bagaimana nak gunakan media sosial dalam perniagaan kita. Semua kita dah ada. Malah kita ada link dengan training daripada Najib Asadok lagi. Kita punya trainer yang hebat daripada segi momentum online, internet ni. Kita memang ada backup yang bersama-sama untuk provide anda, berikan anda ilmu tentang media sosial dan juga bagaimana nak bisnes kita nak di-online kan. Jadi tak perlu risau. Okey, semuanya dah ready untuk anda. Dan juga kita ada banyak training secara close activity, iaitu kelas-kelas Zoom yang kita buat macam hari ni, seminar kan. Kita ada kelas Zoom 1 minggu ada 2 kali, lepas tu ada small group lagi untuk monitor perkembangan anda. Jadi kat sini kita kena sentiasa belajar. Letakkan diri kita ni kan, apa sahaja announcement ataupun
ilmu yang kita nak, macam contoh hari ni ada kelas, kita lah dulu kena belajar, kita lah dulu kena daftar, sebab kita nak berjaya. Kan banyak sesi bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa semua bahasa pun ada dalam Malaysia ni. Okay, so yang penting anda pergi, anda join, anda belajar. Okay, kemudian sikap yang kelima, berani berdepan dengan cabaran dan halangan dan cabaran. Ini juga sikap yang perlu ada dalam diri kita. Kalau kita boleh berdepan dengan cabaran dan halangan dalam kehidupan kita sepanjang-panjang hidup ni, apalah sangat nak berdepan dengan cabaran dengan halangan yang ada dalam perniagaan ini. Mana kita tahu kalau kita buat sesuatu ni dengan cara yang betul, kita tahu hasil dia. Sebab kita dah tadi percaya dulu meniki kemudian kan. So alah apa sangatlah halangan sikit-sikit tu, cabaran sikit-sikit tu, sebab kita tahu kita akan dapat hasil yang akan datang. Di mana setiap kali kita menghadapi cabaran tu sebenarnya satu peluang untuk kita meningkatkan keupayaan diri. Inilah yang kita perlukan, ilmu tadi tu. Kalau kita tak ada ilmu tadi tu, cabaran dan halangan ni yang boleh mematahkan semangat kita. Benteng kita tu mungkin pecah, konkrit kita tu, azam kita tu mungkin pecah sebabkan kita tak ada ilmu ni. Bila datang halangan, bila datang cabaran kan, lemau, kan, kita tak nak macam tu. Jadi dekat sini peluang untuk meningkatkan keupayaan diri tu bila kita berjumpa dengan halangan dan cabaran ni. Maksud dia semakin hampir kepada kejayaan. Di mana bila kita dapat atasi je cabaran tu, kita dah pandai dah. Oh, kalau cabaran datang macam ni, kita dah tahu penyelesaian dia. Nampak tak? So dekat sini kejayaan kita dah semakin hampir. Sebab bila kita jumpa lagi cabaran yang sama, kita dah tahu cara macam mana nak atasi. Begitu juga dalam kita punya kejayaan ni, dia merupakan satu proses. Dia adalah satu proses. Bila kita kata proses, dia adalah satu masa yang perlu diambil. Kan? Untuk kita nak contoh nak masak, kat rumah nak masak, saya bagi perumpamaan yang mudah sikit lah, agak ramai kakak-kakak kat dalam ni kan. Bila kita nak masak, mesti ada proses dia. Nak sediakan bahan, lepas tu nak siang apa benda, makanan yang kita nak masak tu. Lepas tu kita nak panaskan periuk tu, semua tu adalah satu proses sampailah kepada lauk tu siap. Kan, jadi semua benda yang kita buat hari ni adalah satu proses. Sama juga dengan kejayaan. Kejayaan kita juga ada proses. So kita kena bersedia bahawa proses akan ambil masa. Dia bukan satu hari. Dia akan mungkin ambil masa. Tengok kepada bagaimana anda nak. Kalau nak berjaya cepat, maka proses tu pendek. Kalau nak berjaya lambat, buat lambat-lambat. Maka berjaya juga. Tapi mungkin proses masa tu lama. Kalau saya nak cepatlah, buat apa kita nak lambat kan? Tapi kita faham juga dia adalah satu proses. Dia adalah satu masa yang perlu diambil. Okay, jadi anggaplah segala masalah dan cabaran tu hanyalah perkara yang kecil sahaja. Kan? Macam aku kata, kalau baca resepi dan proses tanpa praktikal pun tak boleh. Ya, betul. Bila kita buat sesuatu tu kita kena ada praktik. Bila kita buat pekerjaan tu kita mesti ada praktikal dia. Macam tu juga bila kita buat bisnes. Kita belajar tapi kita kena praktikkan dalam bentuk usaha, dalam bentuk tindakan, baru kita dapat hasil. Kalau belajar je, input je, oh berjaya macam ni, oh nak bisnes kena macam ni, tapi tak pergi buat praktikal pun tak berjaya juga. So semasa kita nak buat praktikal tu akan ada masalah dan cabaran. So kita kena anggap cabaran tu adalah kecil sahaja. Dengan cara ini kita akan cepat atasi masalah tu. Okay, so yang keenam, dah keenam dah. Okay, dalam masa ni kita ada dua lagi kita punya sikap dekat sini. Sikap yang keenam adalah kembali kepada sifar ketepikan status. Status diri kita kena kembalikan. Status di mana persekitaran yang berbeza menuntut kaedah yang berbeza dan cara yang berbeza untuk menuju kejayaan. Okay, sebelum kita nak masuk ke dalam alam persekitaran yang baru, contoh bila kita nak buat bisnes macam gini kan, anda perlu belajar faham bisnes ni macam mana, mendalami dia, dan yang penting kuasai kaedah perjalanan bisnes tu. Bagaimana nak buat bisnes ni, dan dengan cara ni baru kita akan capai kepada matlamat. Jangan secara surface je orang kata bisnes bagus. Of course bisnes memang bagus, tapi bagaimana nak buat bisnes tu kena faham kaedah dia buat. Kan, kaedah macam mana nak buat dia. Lepas tu
apa yang perlu dia buat. Kena tahu kan. Kalau dah buat bagian ni, dah buat step A, nak kena buat step B. Kaedah tu yang kita kena kuasai. Ini yang kita perlukan ilmu, itu yang kita perlukan belajar. Jadi bila kita nak kosongkan diri ni, ada di antara kita yang mungkin dah pernah berjaya, dah pernah buat bisnes lain sebelum ni. Contoh, memang ada perniagaan pun sebelum ni. Jangan samakan apa yang anda tahu di tempat sana dengan di sini. So kita kena zero rise, kita kena kosongkan. Anggaplah bahawa kita tak tahu apa-apa. Baru dengan cara ni kita akan dapat kuasai kaedah dan dengan cara ni juga dia akan berjaya dengan apa yang you buat sekarang. Kita tak boleh gunakan sikit-sikit boleh lah yang relevan, tapi kalau setakat anda nak ciplak 100% letak dekat sini tak boleh. Ataupun mereka yang memang dah ada pangkat, memang kat dalam ni memang dah buat bisnes ni, lepas tu dah kejayaan kan, kita kena kosongkan diri kita. Kita kena anggap bahawa kejayaan tu kita dapat, tapi kita perlu banyak lagi benda kita nak belajar. Dengan cara ni kosongkan sifat kan diri kita ni. Dengan cara ni kita bermula semula dan kita mencipta kejayaan. Setiap kali, setiap bulan kita bermula semula, kita sifatkan diri kita. Okey, bulan lepas dah capai banyak ni. Mungkin ada kelemahan, ada yang perlu diperbaiki, ada benda yang kita belajar. So bulan ni kita buat benda yang sama tapi pembaikan. Di mana kita dengan ejen-ejen kita berpakat kan, buat sama-sama. Oh, bulan lepas tak capai, kenapa so kita postmortem, lepas tu kita atasi kelemahan tadi dengan ilmu-ilmu yang kita dapat. Kan, di mana kalau kita tak kembali kepada sifat, maka kita duduk kat tempat lama je. Kita duduk kat situ je sebab kita tak nak terima benda baru. Tak apalah, saya buat benda kaedah ni je. Memang duduk kat situ je lah. Jamin anda akan terus maju. Di mana kita kena kosongkan diri lah. Saya cakap, saya bukan senang nak kosongkan diri sebab ada orang bila dia dah ada kejayaan tu dia rasa macam dia bagus daripada orang lain. Itu susah lah kalau ada sikap macam tu sikap kejayaan macam tu kita tak nak. Kita kena kosongkan diri kita, kita kena meminta, belajar, rendah diri, meminta mentor-mentor kita mengajar kita. Apa yang kita tak tahu kita kena minta ilmu daripada mereka, atau apa yang kita mungkin belajar daripada ejen-ejen kita yang lebih hebat tu, yang mereka mungkin berjaya, kita belajar juga dengan diorang. So dengan cara ini banyak yang kita boleh kongsi kan. Okay, so kita dah pergi kepada sikap yang ketujuh. Daripada sikap yang ketujuh ni, genggam bara api yang sampai jadi arang. Apa maksud dia kan? Alang-alang bila kita buat benda ni, biar buat betul-betul. Alang-alang kita dah pilih satu pilihan yang tepat ni, jangan main-main. Jangan membazirkan masa kita. Umur tak kundur ke belakang, dia ke depan aja. Kan? Jadi alang-alang kita dah dapat peluang ni, kita buat betul-betul. Kita dah percaya nampak semua kejayaan orang lain, kita dah dapat peluang ini, apa kata kita bermula, dan bermula dengan sampai jadi. Genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menjeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang buat bisnes biar sampai jadi jutawan. Biarlah orang nak ketawa ke apa ke kan, tapi kita percaya yang berjaya tidak mengalah. Of course lah, nak berjaya tak ada istilah kalah. Kamus je dah hilang perkataan kalah tu. Yang mengalah tidak berjaya. Winner never quit dan quitter never win. Kan? Berhenti tengah jalan, tak sampailah ke ujungnya. Kan? Kalau kata kita sebut je nak berjaya, tak ada permulaan dia pun tak berjaya juga. Kan? Jadi dengan istilahnya, kalau kita nak berjaya, jangan mengalah. Apa saja cabaran yang datang, tapi dengan hati yang tenang, teruskan usaha tu. Okay. Dan sikap yang terakhir, bila kita buat perniagaan ini, kita perlu ingat, kita kena ada tanamkan sikap ni. Nama pun nak business, so kena ada keusahawanan ni, sikap keusahawanan, sikap business mindset. Orang putih kata business mindset, orang Melayu pun kata business mindset, orang Jawa pun kata business mindset. Sikap keusahawanan. Okay, di HealthyWay dia ada satu perniagaan yang bebas. Kan, kalau kita tak dapat jadi bos kat luar sana, pekerjaan kita tak dapat nak jadi bos, tak apa. Kat sini anda boleh jadi bos. Jadilah bos yang berdedikasi. Jadilah bos yang menentukan bahawa bila kita usaha lebih, kita dapat lebih.
sebagaimana yang kita usaha bagi betul hasilnya. Okey, jadilah bos yang mempunyai usahawan yang hebat, iaitu sentiasa bersemangat, sentiasa berinisiatif dan proaktif, mendahului setiap tindakan tu. Jangan orang kata tak apa, saya tunggu je nanti dapat, nanti saya buat. Jangan, kita kena proaktif, kita kena ke depan, kita kena laju daripada orang lain. Okey, bersungguh, kena saling menghormati. Ini sangat penting supaya kita punya perniagaan kita harmoni, walaupun kita kena ada satu sifat harmoni. Menghormati ejen, menghormati mentor kita, dengan cara ni orang juga menghormati kita. Amanah, nak pinjam duit, semua ni semua nak amanah untuk beri pendidikan, amanah untuk menjayakan orang. So ini semua berintegriti lah, serius dan bertanggungjawab dalam perniagaan. Ini bukan tempat untuk main-main, walaupun mungkin kita nampak macam benda ni serius dan bertanggung macam berat je kan. Ya, berat, sebab berat tu nak berjaya tu adalah diri kita sendiri. So kita kena serius dengan tindakan kita. Kita kena serius dengan apa yang kita ambil, tanggungjawab yang kita ambil, sebab yang dapat hasil ni bukan orang lain. You as a boss, as your own business, you dah buat keputusan you nak jadi orang yang berjaya, so you kena serius dalam tindakan yang dibuat. Kan? Dengan cara ni insya-Allah saya yakin kalau you all ada 8 sikap ni, permulaan yang baik untuk perniagaan anda. So dalam perniagaan ni juga saya berterima kasih dalam sepanjang saya yang berniaga ni, saya pun tak tahu dulu, saya pun datang kosong, saya pun memang jenis orang yang mencari peluang dan dengan bantuan dan juga teamwork yang diberikan oleh dalam tim Jamal K ni, anda jangan risau, insya-Allah kita ada mentor yang hebat ni, yang mereka juga punya pengalaman yang berpuluh tahun dalam perniagaan ini. Tuan Haji Jamaluddin dan Hajah Kamaria, mereka akan bagi anda 100% dan anda bagi balik 100% untuk menjadikan kerjasama 200%. Mereka akan bagi orang kata pengalaman perniagaan, dorongan, akan bagi semua yang mereka tahu tu dia akan curahkan kepada kita. InsyaAllah yang penting anda berikan sama kepada mereka. So terima kasih banyak-banyak kepada mentor yang mana kalau tanpa mereka juga saya pun tak tahu nak buat bisnes ni macam mana. Saya pun mungkin ada azam, ada apa, tapi ada kalanya juga mungkin tersasar daripada landasan, dia orang tarik balik. Itulah yang penting ni, kalau kita nak ada buat bisnes, kita kena ada mentor, kita kena ada ilmu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, kerana mereka ni memang orang yang hebat. So kita sangat bertuah berada dalam tim Jamal K ni. Okay, dan juga kepada pasangan saya, terima kasih kepada pasangan, of course kepada mereka, pada Crown Director Zakwan, di mana dengan pelibatan beliau juga mudah cara untuk saya, sama-sama kita berjaya untuk capai matlamat. Dorongan 200%, okey. Apa saja kelemahan saya dilengkapkan dan kami saling melengkapilah dari segi tanggungjawab, dan juga bagaimana kami nak nampak bisnes ni untuk menjayakan diri dan juga menjayakan orang-orang yang ada dekat dalam kita punya rangkaian. So itu saja perkongsian saya tentang 8 sikap kejayaan. Saya harap dengan sikap-sikap yang saya begini, anda boleh praktik, anda boleh bermula dengan permulaan yang baik. So semuanya yang baik-baik itu datang daripada Allah SWT, yang kekurangannya datang daripada saya. Saya berkongsi sedikit pengalaman, saya berkongsi apa yang saya tahu. InsyaAllah kita sama-sama berjaya di perniagaan Healthy Way. So itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada MC pada pagi ini, iaitu Diamond Director Nur Hidayah Idrus.